Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi ya Pak. Mudahkan pertemuan pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap sih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, Allahumma ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan mudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah sipulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق الله العظيم. Ayat ini biasa kita dengar malam-malam tarawih bila imam sembahyang witir. Imam akan membaca ayat ini, surah ini namanya suratul A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Surah ini adalah surah yang disukai oleh Rasulullah membacanya. Suratul A'la ini antara surah yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam sembahyang Jumaat, dalam salat hari raya. Antara surah yang sering dibaca oleh Rasulullah ialah suratul A'la. Surah ini dimulakan dengan kalimah sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih dimulakan dengan kalimah sabbih. Allah perintahkan pada kita bertasbih, bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah ini dinamakan surah Sabbih, surah yang dimulakan dengan tasbih, yang menjadi sunat dan sunnah. Kalau baca surah ini, surah yang mula dengan Sabbih isma rabbikal a'la, sunat bagi kita yang membaca, sunat bagi kita yang mendengar menyebut subhana rabbiyal a'la. Kerana Allah berfirman sabbih isma rabbikal a'la, kita pun jawab subhana rabbiyal a'la. Adapun sunat kita jawab subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya surah tasbih, ayat-ayat tasbih. Karena biasa kita dengar bila cinta bertasbih, yang semua ngapal. Bila cinta bertasbih itu tak ada ayat dia ada cinta. Yang ada dalam Quran ialah ayat tasbih, ayat yang mula dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dengar saja ayat mula dengan subhana, abad sabbih, kita sunat menjawab subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama. Yang kedua, ayat itu Allah Ta'ala perintah kita sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih maknanya bertasbihlah sekalian kamu. Disuruh kita bertasbih pagi, petang, siang, malam disuruh tasbih.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah bukratan awal pagi wa asilan petang-petang. Jadi pagi petang kita disuruh bertasbih. Ya. Bila sebut tasbih, tasbih ni apa dia? Tasbih ni nama kepada subhanallah, namanya tasbih. Kalau tahmid, nama kepada alhamdulillah. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau takbir, yang tu tak tahu bukan yang kita. Kalau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, itu namanya hauqalah. Kalau istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau apa lagi dia bagian, kalau taslim, bagi salam, assalam, itu namanya taslim, nama dia. Kalau apa lagi, basmalah, baca bismillah. Kalau ta'awuz, a'udzubillah, itu namanya isti'adzah atau ta'awuz. Jadi yang kita bincang pagi ini ialah tasbih, sabbih. Allah berperintah pada kita sabbih, dan tasbihlah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Pagi petang disuruh kita bertasbih. Dalam keadaan Allah perintah kita bertasbih, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-sab'u samawati wal ard wa man fihinna. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, jika tasbih ni Allah berfirman, sentiasalah bertasbih kepada Allah as-sab'u samawat, oleh langit yang 7. Langit 7 ni bertasbih kepada Allah. Wal ard, langit yang 7 bertasbih, bumi bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan apa yang ada di langit juga, apa yang ada di antara langit dan bumi, apa yang ada di langit, apa ada di bumi, semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun yang duduk di langit di bumi ini melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tak faham bahasa tasbih mereka. Nampak? Jadi Allah perintah kita ni bertasbih, kira-kira kita ni lambat. Rupa-rupanya makhluk di langit, makhluk di bumi ni dah bertasbih pada Allah. Allah sebut yusabbihu lahu, sentiasa makhluk langit, makhluk bumi ni bertasbih kepada Allah. Nak tunjuk pada kita betapa besarnya kalimat tasbih, sehingga makhluk bumi, bumi, langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, bulan, bintang, apalagi pokok-pokok. Dalam surah An-Nur ayat 41 Allah berfirman, sehingga kan Allah berfirman, burung-burung yang berjujuk-jujuk itu terbang di langit itu pun bertasbih kepada Allah. Nampak? Nah, jadi Allah perintah kita bertasbih. Itu yang kedua. Yang kedua, Allah perintah kita bertasbih pagi petang, sehingga biji ini dipanggil biji apa ni? Biji tasbih. Sebab apa dipanggil biji tasbih? Sebab apa? Balikkan tanya ke Imam Surah. Apa Imam? Kata Imam, banyak soalan ni yang bertanya. Jawapannya tu Imam tak tahu. Apa sebab dipanggil biji tasbih? Saya pun tak tahu, sebab tu saya tanya. Sebab apa ada? Padahal kita bertahlil la ilaha illallah dengan biji ni juga, bertahmid pun dengan biji ni juga, berzikir biji, tapi panggil biji tasbih. Sebab nak tunjuk, disuruh kita ni banyak-banyak bertasbih kepada Allah pagi petang, panggilkan banyakkan tasbih. Kenapa tak panggil ini biji tahlil? Kenapa tak panggil biji takbir? Yang tu saya bilang, biji takbir ni dia, ni biji takbir. Bantu orang takbir, ni biji dia. Faham? Para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, balik tadi kita tu yang kedua. Yang pertama cerita tentang ayat tasbih tadi. Yang kedua, Allah perintah kita bertasbih pagi petang. Yang tiga, apa makna tasbih itu?
kita sebut bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah, bertahlillah. Apa makna sabbih? Allah perintah kita bertasbih. Kata Imam Al-Fasi, tasbih ini ialah tanzihullah min kulli su'in. Kamu bersihkan Allah Ta'ala dari segala macam sangkaan-sangkaan jahat pada Allah. Batu kita disuruh subhanallah, maha suci Allah. Bersihkan Allah dari segala macam sangka jahat pada Allah. Manusia sangka Tuhan macam-macam sangka. Dia sangka Tuhan tak boleh buat itu, dia sangka Allah tak boleh buat ini, dia sangka nak macam-macam. Sebab itu Al-Imam Abu Hayyan dalam menafsirkan ayat Sabbihisma rabbikal a'la, sabbih, bersihkan nama Allah, isma rabbik, isma nama rabbika, Tuhan kamu, al-a'la yang paling tinggi itu. Kata Imam Abu Hayyan, nama Allah ni ada berapa? Kita belajar dalam nama Allah ada 99. Sebenarnya nama Allah banyak. Setengah kitab, dalam kitab Kashful Ghaibiyah disebut nama Allah ada 3,000 nama Allah Ta'ala. 1,000 hanya malaikat yang tahu, 1,000 hanya rasul-rasul yang tahu, 300 disebut dalam kitab Taurat, 300 disebut dalam kitab Injil, 300 disebut dalam kitab Zabur. Sudah jadi 2,900. 99 disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, 99. Dan satu rahsia Allah Ta'ala. Baik, jadi 99 itu disebut dalam Quran. Allah berfirman, walillahi asma'ul husna. Dan Allah Ta'ala ada asma ni, nama al-husna yang baik-baik. Jadi Allah Ta'ala namanya baik. Nama Allah dalam Quran ada 99 nama. Jadi disuruh bersihkan isma rabbik, nama Tuhan kamu bersihkan. Kata Imam Abu Hayyan, dalam nama Tuhan ni ada nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sampailah 99 nama tu. Ada nama Allah Ar-Razak, pemberi rezeki. Allah namanya Ar-Razak, pemberi rezeki. Jadi hari ini ada orang meletakkan pemberi rezeki pada berhala, pada patung, pada makhluk, pada manusia. Batu Imam Ghazali pesan, tuan-tuan bekerja ni, kita yang bekerja ni, Imam Ghazali pesan, kena bezakan pemberi rezeki dengan sebab dapat rezeki. Yang beri rezeki siapa? Allah. Ar-Razak itu sifat Allah. Allah beri rezeki. Kerja ni sebab dapat rezeki. Ceramah kuliah ini sebab murah rezeki. Mayang duha, baca Quran, bersedekah, itu semua sebab musabab nak murah rezeki. Bukan sedekah bagi rezeki, bukan ceramah bagi rezeki, bukan orang beri rezeki. Manusia itu sebab dapat rezeki. Yang beri rezeki Ar-Razak Allah. Tapi hari ini ada orang sudah sembah duit. Di Jepun ada satu ajaran sembah duit. Dia gantung duit, dia puja duit, kerana dia kata duit beri rezeki, duit beri nyawa, duit beri hidup, duit beri bahagia, duit. Sehingga dia sembah duit itu, dia bertuhankan duit. Di sinilah kata Imam Abu Hayyan, manusia letakkan sifat beri rezeki pada duit. Sujud pada kedai, dia sangka kedai beri dia rezeki, dia sangka kerja beri dia rezeki dah. Sehingga dia rasa kebun beri dia rezeki. Akhirnya dia buat majlis menuai, majlis gawai, majlis puja kebun, puja. Ini namanya dia sudah tak kenal siapa beri rezeki. Itu namanya dia letak sifat Ar-Razak pada berhala,
pada kedai, pada syarikat, pada makhluk-makhluk patung dan seumpama. Itu kata Imam Abu Hayyan, itu yang nak dibersihkan. Itu yang disuruh kita sabbih, bersihkan Allah, nama Allah. Faham? Yang pertama Ar-Razzaq. Yang kedua, Allah banyak, sifat Allah banyak. Antaranya sifat Allah As-Samad. Allah tempat kita mohon hajat, mohon pertolongan. Hari ini ada orang kata kalau ada hajat susah buat apa, kita pergi je dekat Melaka. Sana ada satu pergi namanya pergi Hang Tuah. Pergi itu boleh makbulkan hajat. Nampak? Nah, di sini sifat As-Samad itu sifat Allah. Nama Allah As-Samad. Allah As-Samad. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Itu i'tiqad kita. Allah tempat kita minta tolong, Allah tempat mohon segala hajat. Sekarang dia mohon hajat dengan telaga, dengan pergi. Dia kata pergi itu hebat, keramat. Kalau nak pergi keramat, pergi Datuk Keramat, lagi senang. Itu pergi Datuk Keramat. Faham? Dia kata, kita tanya sebab apa pergi itu keramat. Oh Ustaz, dia kata pergi ni air tak pernah kering Ustaz. Saya jawab tak, kalau pergi itu tak pernah kering, pergi mak mertua saya pun tak kering. Bukan pasal keramat, pasal duduk kat Malaysia aja. Nah, duduk kat Malaysia, air sini kan hujan sepanjang tahun. Mana pergi kering? Yang kering, paip air, cooler. Walaupun hujan berlambat, air tak ada. Syabas. Maknanya apa? Maknanya dia letak sifat As-Samad pada telaga, pada kubur, pada pokok kayu. Dia kata kalau ada hajat tinggal pokok kayu, ada hajat hidup berbomoh. Bomoh tu boleh tunaikan hajat kita. Engkau nak apa nak bomoh tu boleh tolong. Memang tolong syukur lah. Lahir anak syukur tu bomoh. Tolong tu bomoh. Atau rumah kata, ya dah minta tolong, saya tolong. Apa yang saya boleh? Yang dia boleh tak kat tu lah. Allah dan hadirat. Itu namanya kata Imam Hayyan, nak kena bersihkan ni. Sifat Allah ini, nama Allah ni As-Samad. Satu nama Allah ni dibelah pada dua. Satu namanya isim zat, satu namanya isim sifat. Kita belajar tauhid dalam ilmu tauhid. Nama Allah yang dikatakan sabbih, kamu bersihkan nama Allah. Isma Rabbik, bersihkan nama Tuhan kamu Al-A'la yang maha tinggi, bersihkan. Apa maksud nama Allah? Nama Allah ni, nama Tuhan ni bagi dua. Satu isim zat, satu isim sifat. Zat ni zat saya lah. Zat tuan-tuan, zat kita ni ada bentuk. Zat Allah Ta'ala tak sama macam makhluk. Kita ada sifat. Sifat adalah mulut boroi, hitam, sekor matang, hidung pesek, mata sepek. Itu sifat kita. Sifat bongus, sifat cerdik. Tapi sifat Allah tak sama sifat kita. Allah Ta'ala mukhalafah, laisa kamitslihi syai'. Jadi apa maksud nama Tuhan yang dua macam? Satu isim zat, satu isim sifat. Macam ni. Kita ni, tuan-tuan di sini sambut baby. Seorang ibu bila mengandung, apa yang difikirkan? Antara yang difikirkan, nak beri siapa nama anak kita ni lah. 9 bulan fikir. Sebab ayah nak nama Munah, mak nak nama Minah. Minah lahir jantan, boleh tahu. Akhirnya beri nama Mamat je lah. Nak sebut pada kita, bila lahir anak-anak itu diberi zatnya lahir, budak lahir, zat dia, zat itu diberi nama. Beri nama lah. Mak saya, ayah saya berkenan dengan nama Raihan. Beri nama Raihan. Itu zat saya diberi isim zat. Isim zat, nama zat saya Raihan. Nama zat orang ni Mamat. Nama zat orang ni lah. Nama orang ni zat dia. Itu namanya isim zat. Tuhan kita namanya Allah.
Siapa? Itu namanya isim zat. Itu namanya isim zat. Zat Allah ni, siapa yang beri nama Allah? Zat Tuhan kita. Yang beri nama Allah ni bukan Nabi, bukan Rasul Allah ni. Dalam Quran Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Allahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala dialah Tuhan, dialah Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan yang disembah, yang disujud, yang ditaati illallah, hanya Allah. Melainkan dia saja Allah. Jadi itu namanya isim zat, isim sifat. Isim sifat ni oleh kerana Mamat ni tadi lahir anak ni bagi nama Mamat. Mamat ni membesar, Mamat ni besar, akhirnya hartanya banyak. Bila banyak, orang panggil siapa tu? Orang panggil dia mat kaya. Kaya tu sifat dia. Tapi oleh kerana dia kaya, orang panggil dia mat kaya. Itu namanya isim sifat. Faham? Oleh kerana dia kaya, banyak harta, dia rajin derma, rajin beri sumbangan, bersedekah, orang panggil siapa tu? Mat Darmawan dipanggil dia. Darmawan tu sifat dia. Apa dipanggil? Mat Darmawan. Itu isim sifat. Oleh kerana dia kaya, banyak harta, rajin beri sedekah, masa yang sama dia ada motor besar, dia juga suka bawa motor laju-laju, bagi atas motor, dipanggil dia mat ramping. Itu bukan nama dia, itu sifat dia. Faham? Dalam masa yang sama juga dia suka menghadap orang, maka dipanggil dia mat sekodeng. Itu namanya isim sifat. Faham? Allah Ta'ala, zat Allah namanya Allahu. Allah itu isim zat. Allah Ta'ala ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, maka itu dipanggil isim sifat. Itu kalau belajar tauhid, itu nama Allah Ta'ala dua pecahan, dua kategori. Baik, para jemaah dalam baca Allah. Jadi nak bersihkan ni, nak dibersihkan, sabbih isma rabbikal a'la, bersihkan nama Tuhan kamu tadi. Di situlah kita pun bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Nak bersihkan nama Allah tadi yang sifatnya Ar-Rahman, Maha Pemurah. Hari ini orang kata ada yang lebih pemurah dari Allah, dia kena bersihkan Allah. Karena tidak ada yang paling pemurah lebih dari Allah, tak ada. Allah lah yang paling pemurah sekali. Yang beriman, tak beriman, yang taat, yang maksiat, yang mukmin, yang kufur, semuanya Allah beri nikmat-nikmat dia juga. Pemurahnya Allah Ta'ala. Kalau kita pemurah juga, tapi tengok kategori. Agak-agak muka cantik sikit, bagi lebih sikit. Agak-agak muka tak berapa nak siap sangat, bagi separuh saja. Nah, pasal kita ni dipanggil memilih-milih. Pemurah, bagi tapi memilih-milih. Yang mana baik dengan kita, kita bagi lebih. Yang tak baik, kita tak bagi. Tapi Allah Ta'ala, Masya Allah, sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala tak ada tanding. Tak ada oleh tanding. Ya. Habis tu yang masuk syurga hanya orang beriman. Itu sifat Ar-Rahim, penyayang Allah. Sifat Ar-Rahman ni kata ulama-ulama atas dunia. Semua orang Allah beri. Sifat Ar-Rahim ini khusus untuk orang beriman di negeri akhirat nanti. Begitu tak sifat apa tadi? Sifat apa? Sifat Ar-Razak. Sifat Ar-Razak. Lepas tu tadi balik cerita Allah Ta'ala nak bersihkan nama Allah Ta'ala ni. Hari ni orang letakkan sifat Allah pada berhala-berhala. Kalau tanya ada berhala yang tangan 8. Kalau tanya dia kenapa tangan 8, dia kata itu tangan 8. Satu tangan itu tangan rezeki. Itu tangan lagi, itu tangan ajal maut. Itu tangan, itu tangan turun hujan punya. Banyak tangan dia. Banyak tangan, sekali aku tangan pun kau tahu. Tapi jangan buat macam pula. Kita kena terangkan kenapa tangan banyak. Itulah yang kata Imam Abu Hayyan, dia letakkan sifat Allah pada berhala, pada patung, pada makhluk yang lain dari Allah. Tak boleh. Tak boleh. Di sini kita kena bersihkan jiwa kita
Jangan namun Allah Ta'ala yang mulia diletak pada berhala. Termasuklah sifat adil Allah. Allah Maha Adil, tak ada yang lebih adil, tidak ada yang sama adil macam Tuhan, tak ada. Yang paling adil Allah. Allah ada sifat namanya Al-Adil. Allah ada sifat namanya Al-Hakim, yang Maha cerdik. Tidak ada yang lebih cerdik dari Allah, tak ada yang sama cerdik macam Allah, tak ada. Ya. Walaupun kita belajar sampai PhD juga, belajar sampai universiti juga, cerdik kita tak boleh lantar, tak boleh lawan cerdiknya Allah Ta'ala. Lepas tu kita kaji satu benda, tak habis-habis punya hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Itu dipanggil sifat Al-Hakim, Maha cerdiknya Allah Ta'ala. Karena itu kita dilarang memakai peraturan-peraturan yang bercanggah dengan peraturan Allah. Allah buat hukum, kita tak boleh nak pakai hukum lain. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak boleh orang beriman laki-laki, tak boleh orang beriman perempuan, Allah dah buat satu hukum, dia nak pilih hukuman lain, tak boleh. Kerana kalau Allah dah buat undang-undang peraturan, tiba-tiba kita nak buat peraturan lain, kita merasakan ada yang lebih cerdik dari Allah. Na'udzubillah. Kan Allah Maha cerdik, kenapa tak nak pakai peraturan Allah? Contoh, Allah buat sembahyang sehari berapa kali? 5 kali wajib. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib 3. Isyak 4. Subuh 2. Jangan kita nak repair. Kita kata subuh ni boleh buat, ada 1,5 je. Kita seolah-olahnya nak komplain Tuhan tak cerdik. Kita rasa kita lagi cerdik dari Tuhan, ya. Itu namanya kita telah mengambil sifat Allah. Ini yang dimaksudkan kamu bersihkan nama Allah itu. Antara nama Allah Al-Hakim, Allah Maha cerdik. Allah tahu kenapa subuh dua. Lepas tu sahabat-sahabat Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, sahabat-sahabat orang beriman, mana ada protes hukum Tuhan? Subuh dua. Subuh pukul berapa? Sebelum terbit matahari. Itu namanya orang yang meyakini kecerdikan Allah. Dia kena tunduk dengan perintah Allah. Allah buat ada maghrib 3, jangan rajin belajar, ada kita repair. Nak jadikan hukum sembahyang sampai 7 rakaat. Pasal apa ni? Hari ni kita cuti, jadi maghrib buatlah 7. Tak jadi, takkan jadi punya kita ni orang iman. Kerana bila kita buat lebih dari perintah Allah, seolah-olahnya kita rasa Allah tak pandai berhukum, kita lagi pandai. Tak boleh. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, puasa, zakat, haji, undang-undang jenayah, undang-undang syarah, nikah kahwin. Jangan kita nak repair. Kerana bila kita repair, seolah-olahnya kita rasa Tuhan tak cerdik buat peraturan, Tuhan tak cerdik buat sistem. Kita nak rompak sistem Allah Ta'ala, tak boleh. Lepas tu cuba tengok ada Allah buat sistem mata macam mana. Berani kita rompak? Allah buat sistem telinga, kan komplit. Allah buat set dia, ada kegendangnya. Kita tak boleh repair tak? Telinga ni dah elok macam ni, nak bawa ke atas dah tukar. Kan hujan kan susah, takung air. Itu namanya Allah dah buat sistem cantik dah. Jangan rasa kita cerdik dari Tuhan lagi. Oh, hidung ni tak cantik, nak pusingkan kaca. Allah, orang tengok bukan cantik, bodoh orang. Itu sistem yang Allah buat, menunjukkan adilnya Allah Ta'ala, cerdiknya Allah Ta'ala. Sehingga hari ni saintis-saintis buat kajian, Allah komplitnya sistem Allah buat. Sampaikan orang nak buat bypass tu, tak jumpa wire dah. Buat mana pergi cari? Ada urat-urat terlebih Allah buat. Boleh potong. Tanya doktor, saya tak tahu, saya dengar cerita. Belum dah, na'udzubillah, tak. Jangan kena lah. Ambil, rupanya Allah dah buat sistem. Ada tak? Urat-urat yang terlebih kosong sengaja. Sebab apa? Senang nak buat bypass.
Allah canggihnya, Allah Ta'ala punya sistem. Itu tak kaji lagi sistem jantung kan? Jantung non-stop working machine jantung. Kita ni average 60-70 kan? Umat dulu guna jantung ni non-stop working machine. Masa tu IJN pun tak ada, tapi boleh pakai ratus tahun, 1000 tahun pakai. Nabi Nuh AS berdakwah 1000 tahun kurang 50. Itu dakwah Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50. Umur dia tak tahu lah berapa. Tadi 100 tahun pakai. Berjalan terus menerus berjalan. Walaupun kita diam dia berjalan, kita berjalan dia berjalan. Kita diam pun dia berjalan. Sekali dia diam kita jalan. Sifir tu kenapa lah? Ya Allah. Disitulah kita disuruh banyak-banyak berkata. Batu kita kalau lihat keajaiban Allah, apa kita sebut? Subhanallah, Maha suci Allah. Tak tersentuh Allah itu sifat cela, sifat lemah. Subhanallah. Itu tak sebut lagi ya, kajian-kajian tentang perjalanan matahari, bulan, bintang. Baru cerita dalam itu namanya. Disitulah disuruh kita mentakdiskan, membersihkan Allah Subhanallah. Disitulah yang dimaksud sabbih, bersihkan oleh kamu isma rabbik, nama Tuhan kamu. Yang manusia rasa Tuhan tak hebat, yang manusia rasa Tuhan tak adil, manusia rasa Tuhan tak pandai. Dia kena bersihkan Allah min kulli su', dari segala macam sangka jahat. Itu yang tiga. Yang keempat, bila kata nama Allah dua bagi, ada isim zat, ada isim sifat. Isim zat itu nama Tuhan kita Allah. Allah itu dipanggil isim zat. Para jemaah yang rahmati Allah, hal ini timbul pula perbincangan, bolehkah kalimah Allah itu diguna pakai oleh orang bukan Islam, ataupun ianya khusus untuk orang Islam sahaja. Dalam hal ini kita kena tengok statement daripada Quran sendiri. Tengok apa kata Quran tentang kalimah Allah, penggunaan kalimah Allah. Dalam Quran, kalau kita rujuk dalam surah Luqman ayat yang ke-25, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah." Dalam surah Luqman ayat 25, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, jika sekiranya kamu tanya pada orang kafir Makkah ini, siapa yang buat langit, siapa yang buat bumi, la yaqulunna," pasti sekali mereka jawab Allah. Zaman itulah orang dah guna kalimah Allah. Nampak tu? Adakah Rasulullah marah mereka sebut Allah? Tak. Qulil hamdulillah, Allah berfirman, kamu sebut Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah karena mereka mengaku ada Allah. Mereka sedar yang jadikan langit Allah, yang buat bumi Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu, bal aktsaruhum la ya'lamun. Mengapa masih ramai orang yang tak faham? Allah tanya, dah tahu Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah menghidup mematikan, kenapa masih sembah berhala-berhala? Di situlah penggunaan kalimah Allah yang sudah diguna sejak zaman berzaman. Satu. Yang kedua, tengok dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah." Jika sekiranya kamu tanya pada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu tanya orang kafir Makkah ini, siapa buat langit, siapa buat bumi, siapa yang mengatur, menyusun perjalanan matahari dan bintang, sebab apa matahari, sebab bintang, itulah yang selalu manusia tengok, bulan, bintang. Orang Mekah kalau berjalan matahari dan bintang. Orang Mekah kalau dia berjalan malam, dia akan berpandukan pada bintang-bintang di langit. Sebab tu disuruh tengok langit. Kalau orang Mekah dulu kalau berjalan malam,
Mereka tak ada kompas, mereka selalu pandang langit, pandang bulan, tengok bulan. Mereka sudah tahu berapa hari bulan hari ini. Tengok bulan separuh, ini sudah separuh bulan. Tengok bulan tu dah hujung, ini bulan gaji dah hujung. Tengok bulan dia dah habis bulan itu, ini dah habis bulan dah ni. Tengok lagi bulan pula, bulan sabit, ini awal bulan. Sebab tu Allah tanya mereka, siapa yang buat itu? Adakah Rum, adakah Parsi, Amerika, Britain, Perancis, China yang kata kuasa besar? Tak. Siapa yang buat perjalanan bulan, matahari dan bulan itu? Jawapannya mereka pasti jawab Allah. Maknanya mereka mengaku ada Allah Ta'ala. Jadi kalimah Allah ni dah lama dah guna, ya. Jadi hari ni kita nak marah orang guna kalimah Allah Ta'ala ni macam mana? Saya kadang-kadang pening juga fikir ni macam mana. Sedangkan orang dulu pun dah sebut Allah, malah disebut la yaqulunna. Kalau mengaji bahasa Arab, la yaqulunna itu lam taukid, nun taukid. Maknanya lam taukid ni confirmation, dua confirmation. Allah sebut la yaqulunna, pasti sekali mereka jawab Allah. Jadi kalimah Allah ni mereka dah guna lama dah. Contoh satu. Dalil yang kedua, kalau saya tanya, siapakah ayahanda kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya? Siapa nama Kak? Balik pangkat dia tak tahu ni. Siapa nama ayahanda Rasulullah? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah belum lahir Rasulullah dah orang Arab bagi nama anak dia Abdullah, hamba Allah. Nabi belum lahir lagi nama Abdullah tadi dah. Maknanya dah guna ke belum kalimah Allah tu? Guna dah. Semasa Rasulullah berhijrah ke Madinah, sampai Nabi di Madinah, ada seorang kepala munafik yang menentang Nabi tapi mengaku Islam, tapi munafik, pura-pura Islam, lawan Nabi. Siapa nama dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi baru sampai Madinah, orang Madinah dah pakai nama Abdullah, padahal Islam baru dia sampai Madinah. Makna kata mereka dah guna kalimah Allah di lama dah. Baik. Yang kedua, yang ketiga ni, cerita kalimah Allah ni nak cerita nak bersihkan nama Allah ni, hadirin-hadirat, nak bersihkan nama Allah Ta'ala. Sabbihis marabbikal a'la, biar letak tempat ini. Yang ketiga, kalau kita pergi ke Batu Kek, nampak itu ada berapa patung besar. Namanya itu patung namanya Murugan. Kalau anak-anak tanya, mama, umi, ayah, yang besar tak apa ya? Jangan sekali-kali jawab itu Tuhan mereka. Itu jawapan yang salah, jawapan yang boleh menyesatkan anak-anak. Itu Tuhan mereka, bukan. Tuhan mereka siapa? Allah. Tuhan mereka Allah. Siapa kata Tuhan mereka itu? Habis itu orang Hindu kata Tuhan mereka, dia kata Tuhan itulah jadi Hindu. Faham? Faham tak? Dia kata Tuhan dah jadi Hindu. Sebenarnya kita kena ajar dia, itu apa? Itu Tuhan kami. Salah. Tuhan kamu, Tuhan saya Allah. Itu bukan. Itu patung juga. Itu berhala. Itu kalau anak tanya, apa tu ya? Kena jawab, itu berhala. Jiran sebelah Buddha, depan rumah dia ada surau warna merah. Surau lah kecil, surau dia lah. Surau warna merah. Dalam itu surau kadang-kadang ada gambar patung. Anak kita tanya, mama, dalam itu mama ada surau lah. Ada patung. Itu jangan sekali-kali ajar anak kita Tuhan mereka. Sedangkan kita diajar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi tujuan tugas kita kena beritahu mereka hal yang sebenar. Allah Ta'ala bukan Tuhan kami saja, Allah Ta'ala Tuhan kamu juga. Ini berdalilkan kisah Quran sendiri, bagaimana
dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 24, kisah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Ini Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun ni hebat tak hebat Fir'aun. Allah sebut wa Fir'aun zil autad. Fir'aun ni kuat tak kuat? Autad, zil autad, dia ada autad. Autad ini nak faham macam mana? Tengok KLCC. Kenapa KLCC tak tumbang? Kerana dia punya besi-besi penyokong dia kuat. Bar konkrit kan, bar dia tu, besi konkrit dia tu, bar konkrit, dia punya besi tu, dia punya konkrit simen tu kuat. Itu dipanggil autad. Pokok, sebatang pokok balak, kenapa boleh tinggi sampai ke atas? Kerana dia punya akar tunjang kuat. Itu namanya autad. Bahasa Arab dipanggil autad. Fir'aun ni kuat, zil autad. Dia ada pendukung penyokong yang kuat. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Fir'aun kejar Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa, berapa tentera Fir'aun? 1 juta. Bukan main kira mereka pun tak kuat lagi. Kuat semua Fir'aun. Fir'aun sangat kuat. Betul Fir'aun berani kata dia Tuhan, ana rabbukumul a'la, kerana dia rasa dia kuat. Ketika Fir'aun hantar ahli sihir nak lawan Nabi Musa dengan Nabi Harun, berapa ramai ahli sihir hantar? Bukan 10 orang, bukan 20, ribu orang, puluh ribu orang. Punya hebat nak lawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nak tunjuk macam mana kuatnya. Bomoh-bomoh dia bukan jalan-jalan. Jadi campak tali jadi ular. Kita campak tali, tak jadi apa-apa. Itu setakat magic show je. Ini bukan magic show. Ini dipanggil ilmu hitam, ilmu sihir. Dahsyat-dahsyat Fir'aun punya pengikut dan dia punya pendukung dia. Ahli sihir saja 10,000 ahli sihir. Kuat tak kuat? Kuat Fir'aun. Allah berfirman, wahai Musa, izhab ila Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun. Dia dah melampau. Nabi Musa berani. Nabi Musa pergi. Walaupun Fir'aun tu tak angkat dia besar dalam istana Fir'aun. Baik, saya nak ceritakan bagaimana dialog Nabi Musa dengan Fir'aun disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Fir'aun tanya Nabi Musa, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, wahai Musa, siapa yang buat alam? Sebab Fir'aun kata dia Tuhan. Nabi Musa jawab, yang buat alam ini Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya Tuhan yang buat, kalau kamu yakin. Fir'aun dia rasa lucu jawapan Nabi Musa. Dia pun berkata pada pengikut dia, ala tastami'un, kamu dengar tak jawapan dia? Baik, kamu dengar tak jawapan dia? Apa jawapan Nabi Musa? Yang buat alam ini, Fir'aun tanya siapa buat alam? Nabi Musa jawab, yang buat langit, yang buat bumi itulah Tuhan alam ini. Fir'aun rasa lucu dengan jawapan itu. Ala tastami'un, kamu dengar tak jawapan dia? Kemudian Nabi Musa bertegas, wahai Fir'aun, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, Tuhan yang buat langit ni, Allah ni, Tuhan kamu, Tuhan nenek moyang kamu semua tahu. Di situ Nabi Musa pun suruh Fir'aun mengaku bahawa yang buat alam ni Allah. Di situ nak jelas pada kita, sabbihis marabbikal a'la ni, bersihkan nama Tuhan kita yang maha tinggi. Kita kena ingat Allah Ta'ala bukan Tuhan orang Melayu je. Allah Ta'ala ni sebenarnya Tuhan seluruh manusia. Di situlah Rasulullah ajak pembesar Mekah, Rasulullah ajak pembesar Rum, pembesar Parsi, pembesar Mesir masuk kepada kalimah Allah. Baliklah kepada kalimah Allah. Nampak? Di situ sebenarnya kalimah Allah adalah kalimah dakwah, nak ajak balik mereka kepada agama Allah Ta'ala. Tapi hari ini kita sudah momok-momokkan seolah-olahnya kalimah itu eksklusif untuk kita saja. Sebenarnya kita kena terangkan pada mereka, Allah Ta'ala bukan Tuhan kami saja, Allah Ta'ala Tuhan kami juga. Kalau begitu, marilah kita kepada kalimah Allah. Mari kita balik sembah Allah Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, berdalilkan firman Allah dalam Quran. Tengok surah Ali Imran ayat 64.
Ayat itu yang Nabi ajak Raja Rum, Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Habsyah, raja-raja 7 wilayah yang berada sekitar Mekah, Madinah, balik pada Allah Ta'ala. Raja Rum namanya Hercules. Istilah Hercules, dia teragak-agak kerana dia ahli kitab. Dia tahu kebenaran Allah, dia tahu kebenaran kedatangan Rasulullah. Dia teragak-agak, sekali dia tolak. Raja Parsi memang dia koyakkan surat Nabi ajak kepada kalimah Allah yang besar tu. Raja Mesir agak lunak, dia terima. Dia duduk bawah Islam. Dia hantar seorang perempuan hadiah kepada Rasulullah yang menjadi isteri Nabi, namanya Maria Qibtiyah, orang Mesir. Maria Qibtiyah, itu hadiah Raja Mesir kepada Rasulullah, tanda setuju untuk balik pada kalimah Allah. Raja Habsyah lagi hebat, nama Raja Habsyah An-Najash. Najashi ni bila dengar ajak balik kepada kalimah Allah, balik kepada sembah Allah, dia ahlul kitab, dia orang Nasrani, Kristian. Dia belajar tentang Nabi akhir zaman, dia tahu tentang Rasulullah. Najashi bila datang utusan Nabi ajak pada kalimah Allah, dia turun singgah sana, dia duduk bersila depan utusan Nabi, dengar melilih air mata dia, sebab dah lahir Nabi akhir zaman. Dia masuk Islam. Dia kata, kalau dekat saya pergi menghadap Rasulullah. Itu kalimah Allah tu sebenarnya kalimah ajak balik manusia menyembah Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Hari ini disalah tafsir oleh manusia kita. Okey, di situ akhirnya Najashi masuk Islam, sehingga percaya tak percaya, wafat Najashi, itulah orang pertama yang disembahyangkan jenazahnya secara gaib oleh Rasulullah. Najashi ini Nabi sembahyangkan jenazahnya di Habsyah, di Ethiopia. Nabi buat sembahyang gaib. Sembahyang gaib ni jenazah tak ada depan, tapi kita boleh sembahyang atas jenazah tu. Itulah orang pertama Nabi buat sembahyang jenazah gaib pada Raja Habsyah, Raja Najashi. Jadi nak sebut pada kita sehingga Raja Najashi ini termasuk 3 orang yang kulitnya tak putih tapi mulia di sisi Allah. Siapa dia 3 orang tu? Najashi ni seorang lagi Luqmanul Hakim yang disebut dalam surah Luqman. Yang ketiga Sayyidina Bilal dan Rabah. 3 orang kulit tak putih tapi di sisi Allah standard dia sangat mulia. Kesimpulannya itulah kita bincang sabbih, tasbihlah pada Allah, bersihkan isma rabbik, nama Allah sebanyak-banyaknya. Al-A'la, letakkan nama Allah Ta'ala paling atas sekali. Jangan kita letak nama Allah Ta'ala bawah, ada yang lebih hebat dari Allah. Jangan letak nama Allah, sifat Allah di bawah. Akhir sekali bila turun ayat sabbih isma rabbikal a'la ini, Rasulullah bersabda pada sahabat-sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan sujud kamu. Batu kita sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, kita bersujud subhana rabbiyal a'la. Kerana perintah Allah, bersihkan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Masa sujud kita bersebut subhana, maha suci engkau ya Allah, Rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Nampak? Bila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, surah Waqiah, ayat akhir fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi bersabda, jadikan bacaan rukuk kamu fasabbih bismi rabbikal azim. Kita rukuk baca subhana rabbiyal azim. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang boleh kita bincangkan dalam tajuk kita, firman Allah, bertasbihlah pagi petang. Pagi petang Allah perintah tasbih, itulah layaklah biji dipanggil biji tasbih, kerana kita disuruh membanyakkan bertasbih, membersihkan Allah Ta'ala dari segala macam sangkaan yang buruk pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu saja, oleh kerana tak ada soalan, terima kasih dijawab. Okey, semoga bertemu kembali dalam siaran yang akan datang, insya-Allah. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allah muftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin waj'alna min ibadika salihin ya rabbal alamin. Allah nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyakum. Kami mohon padamu ya Allah, berilah keafiatan, kesehatan kepada kami semua, kesembuhan dalam segala penyakit, dan juga keberkatan, keampunan dan ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum.